Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Baik, hari ini kita akan belajar tentang sumber-sumber tenaga elektrik, komponen-komponen yang terdapat dalam litar elektrik lengkap, simbol-simbol yang terdapat dalam litar elektrik lengkap, dan bagaimana kita nak memasang litar tersebut untuk menghasilkan satu litar elektrik yang lengkap. Tenaga elektrik sangat penting untuk kehidupan kita sehari-harian di rumah. Tenaga elektrik tak dapat diperhatikan, tetapi kita dapat melihat kesannya pada penggunaan alat elektrik yang terdapat di kawasan rumah kita. Cikgu percaya murid-murid biasa lihat alat-alat yang menggunakan sumber tenaga elektrik di rumah seperti televisyen, peti ais, lampu, kipas dan sebagainya. Tahukah anda daripada manakah sumber tenaga elektrik ini? Sumber tenaga elektrik yang pertama ialah daripada stesen jana kuasa hidroelektrik. Stesen jana kuasa hidroelektrik ini membekalkan sumber tenaga kepada kawasan perindustrian dan juga kawasan domestik. Kawasan domestik itu adalah seperti kawasan perumahan. Tahukah anda, empangan bakun ialah empangan hidroelektrik di Sarawak. Dinding empangan ini diperbuat daripada konkrit dan merupakan yang tertinggi di dunia. Empangan ini mampu menjana 2,400 megawatt tenaga elektrik dalam satu masa. Dan kebiasaannya, tenaga elektrik yang kita perolehi di rumah kita itu sumbernya adalah daripada empangan hidroelektrik. Tenaga elektrik juga boleh diperolehi daripada generator. Generator ini biasanya digunakan untuk menghidupkan pam udara dalam kolam ikan. Selain daripada itu, jika murid biasa pergi ke pasar malam, kebanyakan peniaga-peniaga akan menggunakan generator ini untuk menghidupkan lampu bagi menerangi kawasan gerai mereka. Sumber tenaga elektrik juga boleh diperolehi daripada sel kering. Okey. Sel kering ini terdapat pelbagai saiz. Okey, seperti yang ada di tangan cikgu ini, dia adalah contoh sel kering yang bersaiz 2A. Sel kering ini biasanya membekalkan tenaga elektrik kepada alat-alat yang kecil. Sumber tenaga elektrik yang seterusnya adalah akumulator. Akumulator membekalkan tenaga elektrik kepada kenderaan bermotor. Contohnya seperti kereta, bas, lori dan sebagainya. Sumber tenaga elektrik yang seterusnya ialah dinamo. Cikgu percaya ramai anak-anak murid cikgu ada basikal di rumah. Biasanya dinamo ni kita boleh dapati di basikal. Dinamo ni akan membekalkan tenaga elektrik. Apabila murid mengayuh basikal tersebut, jadi tenaga elektrik akan dihasilkan dan seterusnya menyebabkan lampu pada basikal akan menyala. Sumber yang seterusnya ialah sel suria, iaitu panel suria. Di mana panel suria ini akan menukarkan tenaga daripada cahaya matahari menghasilkan tenaga elektrik yang kebanyakannya digunakan pada satelit, pada alat pemanas air dan juga mesin kira, iaitu kalkulator. Okey, itulah dia beberapa sumber tenaga elektrik yang membekalkan tenaga kepada alatan yang biasa kita gunakan sehari-harian di rumah. Bagaimanakah untuk kita membina satu litar elektrik lengkap? Untuk membina litar elektrik lengkap, kita perlukan beberapa komponen. Antaranya ialah kita perlukan sel kering, di mana sel kering ini berfungsi untuk membekalkan tenaga elektrik kepada litar.
seterusnya ialah wire. Okey, wire. Wire ini berfungsi untuk membenarkan arus elektrik mengalir melalui litar. Dan kita biasa jumpa wire ni ada pelbagai warna. Ada wire yang berwarna merah, ada wire yang berwarna hitam. Okey, seterusnya ialah Swiss. Okey, ni Swiss. Swiss juga ada pelbagai jenis. Okey, ada Swiss ini yang kita panggil sebagai Swiss pisau. Okey, Swiss ini berfungsi untuk menyambung dan memutuskan litar. Dan seterusnya ialah mentol. Okey, dalam satu litar lengkap perlu ada mentol, di mana mentol ini berfungsi untuk menyala apabila ada arus elektrik yang mengalir dalam litar tersebut. Bermaksud litar tersebut adalah satu litar yang lengkap. Dan mentol ini tidak akan menyala seandainya tiada arus yang mengalir dalam litar tersebut, iaitu litar itu tidak lengkap. Seterusnya ialah simbol-simbol yang perlu anda tahu semasa membina satu litar elektrik lengkap. Jadi adalah lebih mudah seandainya kita melukis litar lengkap tersebut dengan menggunakan simbol. Swiss. Simbol untuk Swiss ada dua. Okay? Swiss terbuka dan juga Swiss tertutup. Swiss terbuka maksudnya litar elektrik itu tidak lengkap. Swiss dalam litar itu kita buka. Jadi ia tidak lengkap kerana arus elektrik tidak boleh mengalir melaluinya. Okay, dan Swiss yang tertutup, rapatkan Swiss dia, bermakna litar memperolehi arus elektrik, okay, dan litar itu adalah lengkap. Seterusnya simbol untuk mentol. Okay, ada pelbagai cara untuk kita melukis simbol untuk mentol, sama ada tanda pangkah, okay, ataupun kita buat bulatan kat tengah tu, itu adalah simbol untuk mentol. Yang paling mudah sekali ialah simbol untuk wire, di mana simbol untuk wire hanyalah satu garis lurus saja. Kita lukis satu garis lurus saja dan kita dapat buat simbol untuk wire. Dan akhir sekali adalah simbol untuk sel kering. Di sini kita perlu tahu sel kering dia ada dua cas dia, positif dan negatif. Apabila kita nak melukis simbol untuk sel kering, yang pendek adalah cas untuk negatif dan yang panjang adalah cas untuk positif. Bila kita lihat pada sel kering, dia ada memang tulis kat situ ada tanda tambah dan juga tanda tolak. Okay? Sebab bila kita nak sambungkan dalam litar, kita perlu pastikan sel kering yang kita sambung itu dalam susunan yang betul. Ya, pastikan yang positif bertemu dengan negatif. Okay? Jangan positif bertemu dengan positif, nanti arus elektrik itu tidak akan mengalir. Penting ni bila kita melukis litar, seandainya ada lebih daripada satu sel kering dalam litar tersebut, kita perlu lukis dengan betul sambungan untuk positif dan juga negatif tersebut. Okay, tahukah anda belut elektrik ialah sejenis belut yang boleh menghasilkan tenaga elektrik. Belut elektrik ini mempunyai sel-sel yang boleh menghasilkan elektrik yang menyamai 500 voltan. Apabila belut elektrik ini diancam ataupun semasa menyerang musuh, sel-sel elektrik ini akan dibebaskan pada masa yang sama. Bermaksud belut elektrik tersebut akan menghasilkan tenaga elektrik. Bagaimanakah kita nak membina satu litar elektrik lengkap? Okey, cikgu dah sediakan sampel di sini ialah seperti yang cikgu maklumkan tadi. Kita perlu ada Swiss, wire, sel kering dan mentol. Apabila kita telah cantumkan kesemuanya menjadi satu litar lengkap, mentol akan menyala. So hari ini cikgu nak tunjukkan bagaimana kita nak menyambung satu litar elektrik ini lengkap dan untuk menjadikan mentol ini menyala. Baik, mula-mula di sini cikgu ada pemegang bateri. Okay, cikgu masukkan bateri. Bateri yang cikgu gunakan ialah saiz 2A. Ada 2 biji bateri saiz 2A ini. Okay, pemegang bateri ini memang telah disambungkan dengan wire. Ada satu wire hitam dan juga wire merah. Satu wire, tak kisahlah sama ada wire hitam ataupun wire merah, kita boleh sambung kat mana-mana sebelah kiri ataupun sebelah kanan mentol ini. Just pastikan hujung ni bercantum. Kita pusing saja macam tu.
Baik, satu lagi kita sambungkan pada Swiss. Okey, Swiss ni letak di bawah ni ya. Pastikan yang wire ni berada di bawah. Ketatkan. Okey, yang satu lagi, ujung satu lagi kita akan sambung pada satu lagi bahagian Swiss. Dan kita boleh lihat. Okey. Nampak tak? So mentol kita telah pun menyala. Okey, mentol telah menyala. Okey, sama seperti dalam litar yang cikgu tunjukkan tadi. Okey, senang saja sebenarnya nak pasang satu litar yang lengkap, yang asas. Okey, kita nak lihat pula bagaimana seandainya litar yang cikgu tunjukkan pada kamu ni ada satu mentol, ada dua bateri kan? Bagaimana pula nyalaan kalau kita nak lihat kita letakkan dua mentol? Bagaimanakah dengan nyalaan mentol? Apakah yang berlaku pada nyalaan mentol tersebut? Baik, cikgu cabut yang dekat sini, cantumkan dekat litar sini. Apakah agak-agaknya yang berlaku dalam litar ni ya? Adakah mentol ini menyala seperti biasa ataupun sebaliknya? Kita tutup Swiss. Okey, nampak tak? Kalau anda perhatikan, kedua-dua mentol ini menyala. Okey, tapi satu mentol ni dia kurang cerah, agak malap. Okey, berbanding mentol yang satu lagi. Kenapa agak malap? Sebab tadi bila kita pasang mentol ni dalam satu litar, kita dapati mentol ni menyala dengan terang. Tetapi apabila kita dah masukkan mentol ni ke dalam litar yang ini, kita dapati bahawa mentol ni malap. Okey, ini adalah kerana mentol ini terpaksa berkongsi sumber tenaga elektrik daripada dua bateri ini. Jadi sebab itu mentol yang satu lagi menjadi malap. Okey, bagaimana pula kalau kita tambah bateri ke dalam litar ini? Apakah yang akan berlaku pada mentol tersebut? Jadi kita buka Swiss dulu untuk putuskan litar. Kita buka kat sini. So kita cantumkan wire. Okey, kita cuba tutupkan litar. Nampak tak? Tadi mentol ni menyala dengan agak malap. Tapi bila kita dah tambah sumber tenaga elektrik, kita dapati mentol tu menyala dengan lebih terang. Cikgu cuba keluarkan satu mentol. Kita guna 4 bateri ni, satu mentol. Apakah yang akan berlaku? Okey, kita perhatikan apa yang akan berlaku pada mentol ni. Ya, so mentol ini menyala dengan sangat terang. Ya, kenapa? Kerana mentol ni menerima semua sumber tenaga elektrik daripada bateri ini. Semakin banyak bilangan sel kring yang kita masukkan ke dalam litar, semakin terang nyalaan mentol. Tetapi ada hadnya lah. Jika kita letakkan terlampau, ya, terlampau banyak sangat bateri kat dalam litar ni pun kadang-kala mentol ni boleh menyebabkan mentol ni terbakar. Ya, kerana mentol ini menerima sumber tenaga yang terlampau banyak. Daripada litar elektrik yang asas ini, kita boleh bina pelbagai alat lain yang menggunakan litar ni. Yang di sini ada contoh lampu mini meja. Di sebelah lampu mini meja yang cikgu bina, yang cikgu hasilkan ni. Okey, jadi kamu boleh je guna kotak bahan kita semula yang ada di sekeliling rumah kamu. Kamu boleh guna kotak-kotak terpakai untuk jadikan sebagai asas bawah ini dan gunakan Swiss. Ini Swiss, ya, tiang ni, dan ada lampu LED di sini. Okey, di mana bateri ni sama juga dengan litar yang ini. Litar asas ada bateri, wire, Swiss dan mentol. Ya, so nampak dia menyala-nyala sikit tu. Okey, dengan lampu biru. Okey, so lampu biru ya. Ini adalah penutup dia. Kita boleh letak waktu malam, dia akan nampak
lebih menarik lah. Okay. Selain daripada itu, daripada litar tadi kita boleh guna buat ini. Ni cikgu dah buat, menarik Cuma cikgu tambah sedikit motor kat sini. Kita buat kipas. Panas kan? So kita pasang suis, so kipas ni akan menyala. So asas dia sama juga, menggunakan bateri, wire dan cikgu masukkan motor kat sini. Ini kita boleh ambil bahan-bahan terpakai, mainan adik-adik kamu pun akan boleh gunakan untuk menghasilkan kipas tadi. Okey. Sebenarnya ada banyak lagi aktiviti-aktiviti yang menarik yang kamu boleh gunakan. Okey, hasilkan di rumah. Kalau kamu perhatikan dalam buku teks sains tahun 5, ada banyak sangat eksperimen-eksperimen yang menarik yang boleh kamu laksanakan. Kita buat inovasi, buat inovasi bersama adik-beradik kamu, adik ke, abang ke, kakak ke, ajaklah buat inovasi di rumah. Menghasilkan apa-apa saja produk yang kamu boleh rujuk pada buku teks kamu. Macam ni, litar ni pun kita boleh guna. Time-time blackout kat rumah, kita boleh gunakan dia sebagai sumber tenaga cahaya di rumah kita. Baik, cikgu rasa sehingga sini saja perkongsian cikgu untuk hari ini. Dan cikgu harap sedikit sebanyak dapat membantu kamu untuk memahami topik bagaimana nak membina litar elektrik lengkap ini. So, belajar rajin-rajin di rumah. Sekian, terima kasih.